Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, sekejap Saya nak double final check. Okay, kata. So, before kita start, kita baca Fatihah untuk diri kita, untuk guru kita, untuk guru-guru yang mengajar kita, dan juga kita doa khusus kepada penyusun kitab ni, iaitu almarhum Ustaz Saleh bin Abdul Hamid, dan juga yang menyalin daripada yang mengata ataupun yang mengajar, iaitu almarhum Syekh Umar Al-Hatib. Dan kita berada di tempat ni pun daripada keluarga Al-Hatib juga dengan kaunsil ni. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberikan kita umur yang panjang, berkati hidup kita, jauhkan daripada bala, jauhkan daripada bencana, dijauhkan daripada azab kubur, jauhkan daripada azab api neraka Allah Ta'ala, dia tempatkan kita semua dalam syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak masuk di dalam bahagian hadas besar. Apakah yang dimaksudkan dengan hadas? Hadas tu apa? Apa beza? Apakah itu hadas kecil dengan hadas besar? Don't go to literal sangat. Kita ambil pemahaman kita. Najis ataupun dalam keadaan status kita dalam keadaan yang tidak bersih. Hadas kecil dengan hadas besar. Okey. So hadas kecil kita dah tahu tu, kita dah sentuh pada minggu yang lalu tentang apa yang kita tak boleh sentuh ataupun melakukan sesuatu dan sebagainya. Now kita sentuh tentang diharamkan atas orang yang berhadas besar ada 6 perkara. So muka surat nombor 78. Betul? Baik, so dia ada 6. Dan last week kita cakap pasal 4 hadas kecil. So dalam perkara yang sama juga kat sini, haram mengerjakan semua jenis solat. Semua jenis solat. Apa yang kita tahu? Saya punya ni pun dah patah. Buat kaki patah. Ya Allah, coba abang. Dia kasi 3 kali je. Namanya Ceti Siapa nama? Hutang berapa? 3 kali je tu simpan. Okey, 6 perkara, iaitu pertama sekali adalah berkaitan dengan, kita ulang kita dah sebut tadi. Okay, so this is the one. Solat, tawaf, sentuh Al-Quran, mengangkat Al-Quran, membaca Al-Quran, haram berhenti dalam masjid. So this is the one kita nak try to cover dan juga try to make us understand this perkara yang berkaitan dengan 6 perkara ni. So, go back sikit. Sebelum berbincang topik ini, perlu pembacaan ataupun pembaca faham makna orang yang dalam junub atau hadas besar. What is junub? Bersetubuh antara lelaki dan juga wanita. Kalau bukan suami dan isteri pun consider junub, tapi dalam keadaan yang tidak melanggar undang-undang agama lah. Junub ni secara pemahaman kita adalah antara suami isteri yang sah. Junub juga boleh berlaku kepada lelaki yang tidak sah sama suami isteri. Salam. Okay. Dan orang yang maninya telah keluar, lelaki dan perempuan, dan mewajibkan mandi. Ini saya baca yang atas dia. Lelaki yang memasukkan hafashahnya atau kadarnya jika tidak ada hafashah ke dalam dubur atau kubur wanita atau lelaki. Ini education wise pemahaman kita. Selalunya ustazah yang malu dengan saya, bukan malu lah, dia ada cute, dia ajar kita.
Ustazah ni pemalu dia belajar fikir. Ustazah kat madrasah dia ajar kita buat fikir. Ustazah, apakah maksud jima'? Jima' tu macam gini. Dia gini, dia ambil ni, macam ni jima' maksud dia. Apa Ustazah? Apa? Action blur lah. Apa Ustazah? Apa Ustazah? So jima' is betul tu lah. Faham? Segmen. Ustazah pula muka dah merah, muka dia putih, muka tu dia merah. Jadi budak-budak nakal kat belakang, apa Ustaz tak faham, apa yang time masuk? Itu pemahaman yang nak berlapis lah maksudnya kan. So basically is that dulu adalah persetubuhan yang ikut kepada kadar Islam. Pemahaman Islam adalah persetubuhan antara suami dan juga isteri. If you look at B, lelaki yang memasukkan hafazahnya. Ini lagi berlapis, ini bahasa Arab. Bahasa Arab dimelayukan hafazahnya. Dari segi alat kemaluan lelaki lah kan. Ya, kalau kita nak lebih understand ke dalam dubur atau kubur wanita atau lelaki. Why dia include lelaki dengan wanita? Dia cakap secara general. Dia tak go spesifik. Of course kalau lelaki dengan lelaki dah jadi kaum dah, which is recorded in Al-Quran, which is haram perbuatan tersebut. Dan di luar tabi'i. Di luar tabi'i bermakna tabi'i manusia ni apa? Kebiasaan manusia antara lelaki dengan wanita. Luar tabi'i, luar kebiasaan antara lelaki ataupun wanita dengan wanita. Yang dah menjadi satu normalisasi di luar sana yang kita masih lagi uphold kepada agama Islam kita yang fundamental dan juga konservatif. Tapi kita juga boleh jadi moderate. Kita konservatif tapi kita moderate. Faham tak? Biar konservatif. Betul tak? Sampai sekarang kita tak ada alah, minum je lah arak, tak kisah. Bapak latih sebenarnya pun nanti bapak minum arak. You know what I mean? It's a conservative object. Kita pegang buat konservatif. Dulu haram sampai sekarang haram, sampai bila-bila haram. Konservatif lah. Fundamental kita nak be on that part. So kita, again saya paling Alhamdulillah, kita rakyat Singapura yang berada dekat Nusantara ni, Malaysia, Indonesia, Singapura, kita still we are practicing Muslim. Of course India pun sama. Di luar, okay, let us make it specific sikit lah. Okay, now Turkey. Look at Turkey. Majority dia Islam, but secular. By whatever history lah, Mustafa kata. Sebab kita belajar tu semua on the paper, on the buku semua ada. But when we talk to them about Islam, even the Bosnian pun, kan, diorang punya practicing Islam not begitu kita punya kind of practicing Islam. Ria. Tapi ada juga setengah negara yang mereka lakukan Islam secara Masya Allah, seperti di China. Not all China, kalau not all, tapi ada juga setengah-setengah yang berdekatan mungkin dengan Turki dan sebagainya ataupun di mana-mana daerah yang betul-betul pegang. Sebab Islam datang ke sana juga secara direct. Kan, sahabat-sahabat singgah ke Turki, Istanbul, Konstantinopel. Sahabat-sahabat pun singgah di sini ada makam dia. Di Singapura ataupun di Nusantara, paling kita dengar apa ni adalah Wali Songo. Itu pun daripada Hadramaut. Contohnya Singapura kita dengar ada a few of pedagang daripada Hadramaut. So that's where kita punya channel of Islam datang. So kita tak ada itu, kita more on karamah wali, Aulia, Habaib yang kita pernah dengar in this Singapore punya island lah, termasuk dengan Malaysia dan juga throughout Nusantara. For that, still kita punya practicing ni Masya Allah. Apa sebab kita boleh berlaku macam itu? Apa reason dia kita boleh pegang? Walaupun kita kat Singapura ni tak puasa, tak ada orang nak tangkap. Mufti pun tak tangkap saya kalau saya tak puasa. Kan? Apa sebab kita boleh buat macam tu? Iman. Kan? Tapi iman, tapi how? Sampai kan nak cucu lah kan? Alhamdulillah kita legacy. Ya, mak kita cakap dengan anak kita cakap dengan cucu kita contohnya. But still Alhamdulillah, walaupun ada juga yang terlewat tergonjol sikit ke apa kan, tapi still boleh patah balik bila dia dah insaf contohnya. Once dia insaf, dia akan pergi ke masjid, dia akan start to respect, start to humblekan diri kepada Allah kan. But apa dia punya antara core reason? Boleh kasih perkongsian tak? Kan? Apa sebabnya? Bersatu. But okay, talking about family. Dalam family itu macam mana pun satu orang mesti dah maghrib mak sayang. Tak ada orang suruh ni, tapi dia akan move. My question is how? Macam mana dia boleh ada that kind of
disiplin. Sedangkan negara lain, kan, kita pergi Turki lah, saya pun boleh juga pergi juga. Kan orang pun tak macam mana kita punya concern about nak sembahyang. Kita akan cari makanan halal, kita akan tanya sembahyang waktu, kita akan cari kiblat kat mana. Sedangkan orang ni macam is there. Kan? Tapi dia let one corner. Pasal saya, kenapa kita boleh let kind of thing? Tu lah. Dan sama-sama sabar. Bukan satu benda yang negatif, it's positif. Sebab kita cari macam mana kita boleh berlaku sedemikian. It's good thing, right? So, go back to this topik tentang perkara education. Saya rasa education keberkatan dengan doa. Waktu kita punya gathering, apa-apa majlis boleh, majlis ilmu yang sekarang ni, kan, apa-apa lagi event yang kita datang, semua adalah kita without any force by people, kita willing to come. Mungkin keberkatan kita lah, kita ditunjang kita adalah agama. So that's why kita sampai ke hari ini berkat dengan aman. Walaupun in secular state di Singapura quote-unquote, tapi aman, alhamdulillah. Itu yang kita nak teruskan juga, kita nak pegang, uphold to that, insyaAllah. Baik, seterusnya C, dia kata orang yang menerima hafazah yakni wanita sama ada dengan cara biasa atau tidak, yakni melalui dubur. Ini tentang bagaimana walaupun dipaksa, maaf cakap kasarnya dirogol, nauzubillah, itu pun dia kena, in term of faith, dia tetap kena bersihkan walaupun dipaksa. Ini that kind of understanding yang kita nak. Tidak dihukum seorang itu menanggung junub jika hafazahnya dimasukkan selain daripada kubul ataupun dubur, dan jika keluar mani, maka lelaki itu saja yang wajib mandi. Okay, now kita dah clear, then we go deeper inside. Kita cakap pasal perkara yang pertama, itu solat. Maka haram mengerjakan semua jenis solat. Solat apa yang kita nak sentuh? Solat wajib tak boleh, solat sunat tak boleh, solat jenazah tak boleh. Okay, anything berkaitan dengan solat tak boleh selagi mana di dalam keadaan hadas besar. The cause tahu macam mana dia boleh jadi sebab dia hadas besar, sebabkan dia bersetubuh ataupun keluar air mani ataupun keluar haid. Betul? Dia bukan hadas kecil lagi, dia hadas besar. Maka dekat sini haram mengerjakan semua jenis solat dan termasuk solat jenazah, sujud syukur, sujud tilawah dan membaca khutbah Jumaat. Bagi lelaki ni. Okay? Tetapi kalau tidak dapat air dan tanah untuk menghilangkan junub itu, maka dibolehkan solat sebagai menghormati waktu. Ini kita pernah share before this. Okay? Menghormati waktu means what? Apa maksud kita dengan menghormati waktu? Pasal lain sikit dia tak ada ni. Saya nak kena belajar pakai digital to explain. I have this one. I remember I use this one online. Dah saya check. Yes, this one. Kita mudahkan urusan dan kita pakai apa yang ada lah. Okay. Bye. Okay, so sekarang ni apa? Apa saya punya soalan tadi? What do you mean hormat waktu? Apa kita faham dengan hormat waktu? Hormat waktu ialah, okey, kita waktu zuhur ni, okey, waktu subuh. Dari jam berapa hingga jam berapa? Sekarang subuh apa? Fine. Sampai? 7:20. So, dia punya waktu sekarang ni, menghormati waktu daripada 5. Okey, solat subuh must be in this range. 5:55 onward sampai 7:20. After 7:20, nak sembahyang subuh boleh tak? Bagi tak ada reason. Bagi kita orang normal, orang yang tak ada masalah, orang yang waras, orang yang boleh sembahyang, tak sakit, tak lupa, tak nyanyuk, kita kena sembahyang dalam waktu the range of the time subuh. Tak boleh out for the time. Or before. Kalau kita lajak tidur tak ada masalah. Itu reason dia kata tadi. Kalau ada reason yang tertentu, dimaafkan, dan juga ada dia punya template untuk lakukan sedemikian. Tapi kalau solat before waktu, boleh tak? Subuh 5:55, tapi saya nak buat pukul 5 Ustaz, saya nak sampai subuh siang sikit lah. Saya malas nak buat on time. Saya suka Ustaz, marah pula. Boleh tak? Sebenarnya subuh pukul 4 pagi. Padahal
Pada timing dia 5 tak boleh. Okay? Why? Because dia according to the time, according to dia punya initial, according to dia punya prasyarat dia untuk lakukan suatu tindakan. Dia bukan suka-suka, dia ada dia punya protokol, dia punya SOP dia yang kita nak ikuti dan kita lakukan. Okay? Kalau kita tak ada wuduk, sekarang soalan dia kat sini adalah, dia kata apa? Tak jumpa air. Tetapi kalau tidak ada air dan tanah untuk menghilangkan junub tu. Kenapa saya tak subuh? Malam tu is malam pengantin bagi pasangan suami isteri lah. Saya kata lah, ni lapik pula ni bahasa ni. Okay? So dia tak sempat. Kebetulan pula, teori pula, satu hari tu tak ada air, dia keluar kat internet. I'm sorry, dear resident Singaporean, PUB have no water today. Contoh, impossible lah, tak ada air kan. Kita pula tanah-tanah tak ada, kat bawah kena ambil, nanti orang viralkan kan. Ambil tanah kat bawah blok kan, garden kita kat bawah rumah, kan nak kurik, dia takut kena viral pula kan. So kita pun tak ada cari pasal, cuma ni sekarang. Jadi dekat sini, menghormati waktu. Menghormati means is a sembahyang wajib ke sunat sembahyang subuh ni? Wajib apa? Wajib kalau buat dapat pahala, tak buat basic punya template ataupun dia punya understanding. So kita kena buat juga. Walaupun tak ada air, tak ada tanah. Tanah ni apa? Tanah ni untuk kita mengambil tayamum. Tayamum ni macam mana kaedah dia? Macam mana kaedah dia? Dengan tanah ni, dulu saya belajar kat Balas ni, tanah ni diajar Ustaz Yasin masa hidup dekat Masjid Umar Kampung Melaka, dia imam. Jadi dia tanah tu kita dia ajar bakar, lepas tu dah bakar, dia kering, kita ketuk. Dia macam tepuk keluar debu. Debu tu kita pakai untuk ambil tayamum. So letak kat kertas, debu tu tepuk, nanti tengok akan datang saya bawa dia punya saya demonstrate dengan debu tersebut. So tepuk ataupun kita tekap tanah tu dekat paper, kita hilangkan dia punya lebihan tu, dan yang debu yang halus tu lah yang kita sapu kat muka. Dah habis, kita bersihkan, kita ambil lagi satu tanah yang bersih, not the same one. Kalau the same one dipanggil mustakmal, kita belajar kan mustakmal. It's a used tanah yang mana kita dah sapu sebelum tu, iaitu muka. So sapu muka kita dah pakai kan, tak boleh sapu untuk tangan ataupun the same tanah untuk sapu tangan kita. So take another one more tanah, debu, ambil tanah, kita ketuk-ketuk pula debu kan, debu tu kita tekap, kita haluskan lagi debu tu kat tangan kita, baru kita bawa tangan. So tangan ni dia tak boleh bila kita tepuk ni, tepukkan ni dulu tangan, dia tak boleh begini baru kita sapu, tak boleh. This one tak limit this one bila mana kita nak sapu tangan. So this one remain, jangan kita pegang dia together apabila kita ambil tanah ataupun debu tadi yang kita nak sapu. So tangan kita dah ada debu kan, so this one kita sapu gini dulu, sapu behind, yang ni di belakang sapu, lepas tu turn sapu, ending dia macam ni. So tak kena apa, sama juga the left one sapu. I always start with right. Ambil wuduk dia tak boleh belah kiri, dia mesti kanan, sunnah. Alasan dia Nabi buat kanan, semuanya kanan, makan kanan, cebok kiri kan. Tapi makan jilat jari itu pun sunnah pun ada. Enzyme punya reason untuk kita hadam, proses hadam itu lebih baik. Itu semua sunnah. Jadi bila kita dah selesai sini, kita masuk sini pula. Ini kalau sampai siku, ini kadang-kadang kita terlepas, kadang-kadang kita tak tahu. Kadang kita sampai sini, kita stop. Padahal nak ini sapu siku juga. Siku pun kena baik lelaki, baik perempuan. Sebab tu dalam fikir, dia boleh lebihkan atas siku pun tak kisah. Sampai ujung ni. Ending ni mesti ibu jari di belakang. Ibu jari belakang. Jari yang besar ni untuk belakang sapu ni tidak ending dah. Validity of tayamum, satu waktu, satu kali tayamum. Validity of wudu, berapa lama boleh bertahan? Berapa lama? Sampai bila kecuali dia ada kecuali kat situ. Kecuali dia buang air besar, dia buang air kecil, dia tertidur, dia termimpi. Alice in Wonderland kan, tiba-tiba bangun balik baru sampai Singapura. Consider dah tak boleh, kena ambil wuduk balik. Kalau yang geng-geng ayah pergi sembahyang Jumaat kan, sekali-kali pula saya jadi hati kan, saya buka mulut semua pun tertidur kan. So tertidur tu perlukan wuduk ke tak perlukan wuduk? Dalam bab fikir dia tidak perlukan wuduk sebab dia bukan tidur baring. Dia duduk, dia nuas, dia panggil ngantuk.
which is no problem on that. Okay, solat Jumaat muslimah wajib ke tak wajib? Solat Jumaat muslimah tak wajib. Jadi kalau ada masjid tak sediakan tempat wuduk, tempat sembahyang untuk wanita, jangan marah. Selalunya kat sini template Majlis Sultan akan buka bagi muslimah untuk solat Zuhur dikurangkan dalam jam 2.30. All men for solat Jumaat tak dibuka di Majlis Sultan. Majlis lain saya kurang pasti. Walaupun ada satu ruang yang kecil je. So Jumaat prioritize for muslimin, muslimah nak salat mungkin di masjid untuk hari Jumaat Zuhur, mungkin di tempat lain lah, tempat kerja ke, tempat ruangan yang tertentu lah. Okay? Alternatif for saya lain daripada Mungkin boleh. I want to go touch on that deeper. Pakai timbuk dan sebagainya, tapi once dah sampai time mimbar nanti kita masuk on that. Dia actually by right apa yang disebutkan oleh orang kata tu, this sharing from us adalah tayamum. Memang kalau tak ada tayamum, what we do? One, kalau kita dah sampai bab tayamum, kita akan sentuh lebih lanjut. Kalau tak ada tayamum, tak ada tanah, apa mesti kita nak buat selain daripada menghormati waktu lah. Okay, so jelas menghormati waktu ni macam mana? Baik, dia kata kat sini lagi bagaimanapun dia hanya boleh membaca Fatihah sahaja kerana membacanya adalah wajib. Haram membaca surah-surah yang lain yang mana membacanya adalah sunat sahaja. Rukun solat berapa banyak? Kenapa dia kata kat sini haram membaca surah-surah yang lain? Ingat dia punya atas tu dia kata apa? Menghormati waktu. When you say menghormati waktu, you are not totally can do as what you want to do bila mana kita ada wuduk. Kan ini dalam keadaan tidak ada wuduk. Makanya you minus out certain thing yang wajib untuk dilakukan. Fatihah dalam rukun solat. Surah after solat tak ada. So itu menunjukkan kenapa dia haram jadi kita tengok kepada rukun solat. Rukun solat ada Fatihah tapi tak ada surah after that. Dan baru faham kat sini. Sebab menghormati waktu sebab tak ada wuduk dan juga tak ada tayamum. Boleh Maka haram membaca tilah. Macam dah saja. Dan sembahyang itu mesti diqada. Solat tu mesti diqada. Ni kita pernah kongsikan sebelum ni. Solat mesti diqada kerana tidak ada wuduk, tidak ada tayamum. Makanya solat ni tidak sempurna dengan tidak ada wuduk untuk lakukan solat. Okey, itu tentang solat. Okey. Makanya seterusnya kena tawaf, rukun, tawaf wajib dan tawaf sunat. I have the slide. I want to share about the tawaf for tawaf ni kenapa dia jadi perkara yang because ni. Okay, so tawaf kita pernah for those yang habis travel pun this slide I always use for kelas for umrah kan. Tawaf, kenapa tawaf ni dikatakan mesti nak kena ada wuduk? Kerana tawaf ni kedudukan dia adalah di dalam compound masjid, di dalam keadaan yang mana mesti berwuduk. Walaupun kita tengok compare dengan bangunan yang lama, bangunan lama ni nampak macam biasa je, tak ada pintu, gerbang dan sebagainya. Compare to now, lebih extravaganza dia punya keadaan Masjidil Haram. But go to the understanding of masjid. When you say Masjidil Haram, when you call tempat tu masjid, kita nak kena dalam keadaan yang bersih dan juga suci. Thank you, bang. Tak boleh, bang. Ya, thanks. Okay. So, bila mana kita dekat masjid, kita nak kena ada wuduk. Surau, bawa kolong semain tarawih. I'm talking about, of course niat kita nak semayang. Tapi kalau let's say orang tu dia ni muslimah dalam keadaan dia uzur, dan dia nak kena berada kat bawah blok untuk buat persiapan, kalau dia terlupa dengan wuduk, salah compare tu masjid lain je. Masjid masjid dalam keadaan suci, walaupun orang tu tak ada wuduk tapi dia dalam keadaan yang tahara. Nanti kita akan masuk dalam bab juga dalam bab hadis besar ni. So masjid tawaf
either you buat tawaf sunat ataupun tawaf dalam rukun umrah, dua-dua mesti dalam keadaan bersuci dan juga berwuduk. Dua. Kalau tak ada, bayar dam ataupun dikenakan, not say hukuman lambat macam berat. Satu perkara yang kalau saya ambil pendekatan, kalau tak ada, tak dikira sah solat ataupun tawaf ni. Okay, let me share a bit. Bila mana kita dalam wuduk, saya rasa ada few kriteria kita nak kena buat. Apa dia kena buat? I'll share this one first. I outline this. Nanti I go back to your question one. Okay, pertama sekali adalah kita cakap pasal, now kita masuk sini dulu. Masuk masjid. Apa kita nak kena buat? Pertama sekali adalah, ya tahu, tapi kita nak tengok in terms of us as a physical aurat. Kita aurat untuk masjid. Masjid surau both lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki pakai seluar, okey lah, nak paling ringkas dan bermuda lah tutup aurat. Lelaki ni aurat daripada pusat sampai ke lutut. At least lah. Paling common kita tengok orang Arab daripada Gulf country. Gulf country tu maksudnya daripada Qatar ke Bahrain ke Saudi Arabia. Tu semua is Khalijiyah, Gulf. So, diorang akan datang sini, dia paling basic pattern, dia akan pakai bermuda bawah sikit daripada lutut. Kalau muslimah, diorang muslimah, pakai tudung, dia punya jendul ada keluar sikit, rambut sikit je. Gitu. Saya bukan nak tengok, saya bukan kepo lah, saya tengok. Tapi dia standard, ya Allah. Kan, jadi kita faham lah, orang berkaji. Tapi awal kita faham adalah seluruh tubuh badan wanita, kecuali muka dan tapak tangan. Second. So, awal bila masuk masjid, itu kita nak kena do first. Secondly adalah hadas. I can say that hadas lah. Okay? Bila masuk hadas ni maksudnya apa? Pasal tujuan kita masuk masjid mesti dalam keadaan bersih dan kita intention nak sembahyang. Unless you are repairing the kipas ke, you are contractor lah. Ataupun you nak berjemput ada satu guest of honor from mana punya country nak tengok, nak ziarah. For non-Muslim, masjid tu kan pernah buka for non-Muslim tourist. Dan kita pula nak kena bawa. Aku pun lupa nak ambil wuduk, contohnya lah. And still okay, pasal nombor 1 aurat dah settle. Kan? Nombor 2 tak ada wuduk, still okay sebab kita dalam keadaan bersih. Maksudnya bukan dalam keadaan hadas besar. For muslimah tak ada haid, lelaki air mani tak ada. Maksudnya dia dah settlekan keadaan kebersihan tu. Cuma dia tak ada wuduk je. So adakah perlu ada wuduk ke tak ada wuduk? It's nombor 3. So still okay lagi lah. Ambil pendekatan nombor 3 tu okay lagi without wuduk. Intention of having wuduk adalah untuk lakukan solat kat masjid. Kalau tak ada wuduk, dalam keadaan yang these dua dah terlepas, okey ya. Nampak? So wuduk adakah perlu ada wuduk apabila dalam solat dalam kawasan masjid? Saya rasa lebih tepat dewan masjid perlu ada wuduk sebab niat kita nak lakukan ibadat. Sama ada kita pegang Al-Quran, duduk saja ataupun kita lakukan solat di dalam masjid. Kan? So, tapi dalam balik kepada yang cerita ni, kita nak pakai ataupun kita lakukan ibadah tawaf ni, kita perlukan wuduk. Sebab itu dalam kitab fikir yang kita sebut ni kan, rukun tawaf wajib dan tawaf sunat. So, tawaf di dalam Masjidil Haram, menyusui masjid consider rumah Allah yang perlu ada disiplin ataupun SOP ataupun guideline untuk kita lakukan sebelum kita lakukan ibadah di dalamnya. Ada tak tawaf? Ada tidak? Tak ada. Kita tak sebut sa'i. Kan? Dalam bab umrah ataupun haji ataupun dalam kitab ni dia sebut tawaf je. Sa'i tak ada. So sa'i tak ada wuduk pun okey. Tapi saya selalu share dalam kelas pun kalau tak ada wuduk, but if let's say we doing the sa'i tiba-tiba azan, macam mana cik wuduk? Ada seperti itu lah. So pada saya lebih selamat kita tahan wuduk tu sampai habis umrah lah. Untuk kita buat umrah. Okay? Tuan sebut okay. So balik kepada cerita ni, kita masuk kepada bab yang mana dikatakan diharamkan ke atas kita. So I exit first. Okay. Dan
Sorry, dah masuk. Okey, sobat sebut. Boleh? Solat dah, tawaf dah. Menyentuh Al-Quran. Menyentuh. Oh, okay. Tak ada. Ni. Betul. Oh, renovate kat atas lah. Okey, bismillah. Menyentuh Al-Quran seperti keterangan dalam hadas kecil surat 73 hingga 77. Kita dah sentuh bab itu kan. Apa yang kita faham, kita dah cakap pasal Quran, terjemahan Al-Quran boleh pegang ke tak boleh pegang. Yes. Dan sama, menyentuh Al-Quran, mengangkat Al-Quran. Mengangkat dengan niat kita untuk berpindah. Adakah perlu kita ambil wuduk atau tidak? Contoh Quran kita letak dalam kotak, boleh kita nak angkat. Ya kan? Tapi saya sendiri secara personally saya atau mungkin mentality dah macam gitu kan, saya akan lebih mungkin tak pakai sepilih lah, sebenarnya mungkin ambil wuduk lah, macam gitu lah. Level asal menghormati lah, my angle is respecting the Al-Quran walaupun kita angkat. Okay, so that one menyentuh Al-Quran dan juga mengangkat tu settle. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dikatakan sini haram membaca walaupun satu ayat atau satu huruf dengan konsep membaca Al-Quran serta zikir. Apa yang dikatakan haram? Haram tu maksudnya yang tidak ada wuduk. Maka dia kata haram. Membaca walaupun satu ayat atau satu huruf dengan konsep dengan maksud membaca Al-Quran serta zikir. Ini mengikut pendapat Ibnu Hajar. Tidak haram membaca ayat suci dengan konsep dengan maksud zikir sahaja atau tidak ada niat apa-apa pun semasa membacanya. Macam mana Kan? Membaca Al-Quran tu membaca kita tengok Al-Quran atau macam kita tiba-tiba baca apa-apa surah. Let's say kita pertama itu kita settle itu. Membaca Al-Quran atau kita macam kita tengah jalan baca Al-Ikhlas je. Kalau saya tengok dia kata membaca walaupun satu ayat, dia di dalam keadaan yang intention dia memang nak baca Quran in any situation lah. Impossible dia kat masjid sebab dia dalam keadaan hadas. Tapi kadang-kadang gitu juga loh, dia dalam keadaan yang tak bersih, setengah orang dia kadang tak bersih tapi dia nak membaca. Tapi bila dalam keadaan dia bersih, dia ada chance tapi tak ada kesempatan nak membaca, saya tak nakut. Tapi dekat sini adalah keadaan dia macam mana? Keadaan dia is really totally intent of reciting Al-Quran. Contoh mungkin saya ambil satu contoh, orang meninggal. Orang meninggal dan dia bukan di masjid. Masjid datang mesti dalam keadaan bersih pun. Tapi dia dalam keadaan yang berhadas besar. Meninggal. Intention dia nak membaca surah Yasin kepada arwah. Aside from boleh ke tak boleh sampai itu nanti. Tapi kita tentang nak membaca ataupun zikir kepada arwah ni, bacaan tahlil contohnya dalam keadaan status hadas. Itu yang saya rasa boleh katakan is not proper, it should be dalam keadaan yang bersih. But not go to the macam-macam kata faham. Tidak haram membaca ayat suci dengan bermaksud zikir saja atau tidak ada niat apapun semasa membacanya. Saya ambil pendekatan muslimah kalau dalam masa memberikan jenazah, jenazah masuk ke waktu macam mana? boleh ke? Sekarang macam kematian ni, dan imam surah bentuk surah Tu orang kata tak ada niat. Niat kita nak mengusung jenazah, kita tak plan nak baca. Okey, ni satu soalan datang. Maksudnya kalau kita pergi ke kubur, kita usung jenazah tu ke kubur. Okey, kita punya intention tak ada terfikir nak baca Al-Quran. Tiba-tiba Pak Imam juru yang dia membaca talqin termasuk dengan baca Fatihah. Kita tak ada intention nak baca Fatihah pun, tapi kita nak meraih, saya use that word meraikan without any intention.
Kan? So tidak haram pada saya. Because intention is not nak baca, memang aku niat nanti kalau arwah ni masuk dalam lubang aku nak baca Fatihah, aku nak niatkan. Tapi you not intent of reciting any surah. Tapi Pak Imam tu ataupun juru mandi ke ataupun yang tukang jenazah ni yang start baca talqin with Fatihah and ada surah and zikir. So you terlibat sama dalam keadaan yang memang tak ada intention pun. That I think is dia punya maksud kat sini. With intention is that you ada intent tapi dalam keadaan status you dalam keadaan yang tidak bersih ataupun dalam keadaan hadas besar. Itu yang jadi haram. So ambil pendekatan itu membaca Al-Quran. So membaca Al-Quran dia stated sih secara generik tau. Pemahaman kita macam mana kita nak faham. Tapi saya faham yang niat. Bila niat without niat. Kan? Macam mana? Kita datang nak ziarah orang meninggal. Saya tiba-tiba satu imam datang, dia pun start baca. Kita pun try kat dalam rumah. Ataupun kita pun dulu lah kan. Kita datang, kita nak menghormati jenazah apa. Dan tiba-tiba kita pun didatangi oleh Pak Imam tu baca, kita pun ikut sekali. Ikut sekali without any intention nak membaca pada awalnya. Bukan niat kita, saya datang, saya memang nak belajar Quran, saya memang nak sedekahkan Fatihah, saya nak baca 3 kul. It's not that kind of intention. Maksud? So itu dia punya understanding. So okay, masuk kat sebelah. Yang dimasukkan ialah melafazkan sehingga diri si pembaca boleh dengar. Yang dimasukkan membaca bacaan ialah melafazkan ayat Quran tu sehingga diri si pembaca tu boleh dengar. Maka haram hukumnya jika seorang itu dalam keadaan junub, tidak bersih. Okey. Apapun jika dibaca dengan menggerakkan bibir tetapi tidak mendengar suara atau dibaca dalam hati, maka tidaklah haram jika ia berlaku dalam keadaan junub kerana tidak dihukum membaca. Membaca itu mesti dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu baca. Tapi kalau dalam hati, so that's how they go deeper untuk dapatkan penjelasan Nabi. Dan makruh membaca Al-Quran dan juga kitab-kitab ilmu dengan mulut yang bernajis. Apa maksud dia tu? Hadis berkenaan dengan larangan membaca Quran, la yaqra'ul junub wala kha'id syai'an min al-Quran. Janganlah orang yang berjunub dan perempuan yang haid membaca sesuatu pun daripada Al-Quran. Ini mohon kepada adab etik with Al-Quran. Ada lagi satu, pasal wuduk kita tak boleh 3 Quran kan. Okay. Itu dah cerita. Okay. Tapi kalau boleh tak kalau macam kita nak baca surah atau apa, tak ada wuduk. Macam dalam kereta kadang-kadang ada itu surah kan. Ya, itu show the problem unless you are instead of not hadas besar. Okay. Itu je. Not hadas besar, you have no wudu, tapi you are clean. In terms of you are not have any junub before the day. Dalam keadaan cuma buang air kecil besar, standard lah. Cebok isinya ada settle. Tapi in terms of you nak pegang, tapi you membaca dalam keadaan yang hadas besar tak boleh. Tapi ada kecil ataupun tak ada hadas langsung, tak buang air besar, tak buang air kecil, tak ada berjunub pada suatu buku atau suami isteri the day before, you are in the clean state, nak baca Al-Quran dalam kereta, okay. And dia kata saya menyentuh dan juga membaca dalam keadaan hadas besar tak boleh. Itu je. Dan kita ada cakap pasal dalam keadaan yang status yang tak bersih. Okay. Dan dia kata kat sini, janganlah orang tu membaca sesuatu pun dalam keadaan yang junub ataupun dalam haid. Jadi muslimah dalam keadaan menses tak boleh membaca Al-Quran. Tapi dalam keadaan ini yang waktu saya belajar kat madrasah, dalam keadaan diperiksa test teori tahriri, dia kalau tak simple exam fail dalam keadaan yang bersebab. Itu dalam keadaan bersebab, itu lain. Okay. In fact, kita buat apa tau, ustaz ajar kita fotokopi Al-Quran, kita baca from the surah yang kita hafal. This is not the whole Al-Quran kita bawa. Macam itu lah. Kalau macam perempuan dalam hadas besar dan haid, boleh zikir? Zikir apa belum? Zikir. So zikir dikata sini with dia Al-Quran, dia tekankan sini banyak Al-Quran. Zikir, selawat. Tapi bila ada, kalau saya nak to avoid from this ni was-was tak nak, then don't, maksudnya tak ada paksaan kat situ lah. Tapi buat all ni kalau nak buat dalam benda-benda yang baik. Imam, apa?
Nanti tak tolong Abang Wan pick up air. Nanti tolong. Okey. Any question, apa soalan lagi tak? Sobat-sobat faham Boleh? Adab membaca Al-Quran. Bila hendak membaca Al-Quran, duduklah menghadap kiblat. This is what I do always. Time of the best timing untuk hafal Quran bila? Untuk kita pun kita boleh hafal Quran. The best timing. Subuh lagi? Sebelum subuh, yes. Lagi satu waktu. Saya pernah hafal laju sih after maghrib. After maghrib saya hafal Quran. Yes. After asar no good. Makan kismis 100 kismis makan pun saya lah, orang lain mungkin boleh kot. Tak boleh. Okay lah, the best food for brain is what? Kurma kan, lazy kan, apa kismis si makan je. Tak pandai pasal pandai nak periksa pasal. Tapi the best timing ni saya ajar menghadap kiblat dalam keadaan bersih, duduk 9 rakaat, then you start to memorize. So memorizing is after subuh or before subuh, after subuh. Budak tahfiz, mana-mana tahfiz kita pergi kan, diorang ni hafal Quran tu tahajud orang bangun je. Pukul 8 dah lights off pukul 8, 9 dah isyak dah tidur. Pukul 3 pagi bangun tahajud, lepas main subuh hafal Quran sampai pukul 10 pagi. Dahsyat je. Betul-betul tahfiz lah. Tapi for us nak hafal paling basic surah Al-Qul, for example, Alam Nashrah ke, Inna A'tayna ke kan. Dia memang merangkak, tapi trust me, dia punya timing pun ada cantik. Lepas subuh dan lepas maghrib dia cantik. Lepas maghrib laju boleh, insya-Allah. Lepas maghrib my daughter merasa satu, dia kena hafal surah Nuh. Surah Nuh ada 27 28 ayat. So saya cakap dengan dia dah macam regimental lah. Dia macam askar. Macam mana saya buat kat sekolah dulu lah. Lepas balik dia habis 4:30. Dia habis 4:30 petang, balik rumah dia makan, dia cakap screen time half an hour. Lepas tu maghrib nak kena hafal Quran. Saya buat tanya lah. Lepas tu buat homework, pukul 9:30 tidur. So alhamdulillah dia manage to do that. Disiplin lah. Saya cakap dengan dia family 5 macam gitu punya dahsyat. Apa lagi set 4 sih. Saya cakap now you can sleep at 10. Last time I sleep at 2 AM. Ada yang budak-budak lagi sampai dia punya urat kepala dia. Ada satu muslimah ni, ladies, pelajar wanita dia excellent student during my time. Sikit dia masuk hospital sih sebab dia punya one of dia punya nerve kepala dia ada sikit all out kan, belajar sikit bukan burst lah, ada sikit terpenat ke apa, masuk hospital. Tapi memang excellent student. Banyak pelajar madrasah yang top student lah. What they do, diorang bangun lambat, dia tidur lambat, dia bangun siang. Bangun siang. My friend, Adib, Ustaz Dr. Adib, itu orang, dia every year, dia akan dapat nombor 1, tak nombor 1, nombor 2. Ustaz Adib yang buat majlis event dekat Bedok Reservoir, bapa dia tu, Ustaz Ahmad, Adib, Dr. Adib Tawili. Kalau saya tak faham, saya berbal satu topik yang saya tanya dia. Dia one of the best for me. Dia akan ceritakan tentang Nabi Muhammad. I did talk dengan dia kan. Cakap pasal Nabi Muhammad. Macam you dekat Cloud9 sih. Enjoying whatever the story. Sebab dia memang rajin membaca. Dan dia kuat hafalan dia. So, ihtiram orang guru-guru. Itu semua kita kriteria dia macam mana keberkatan. So, balik kepada hafalan. Menghadap kiblat, berwuduk, after maghrib, after subuh. And if you want to remember the ayat, you hafal, you tulis. Tulis and ingat. Tulis, lepas tu ingat. Ada orang faham the ayat. Contohnya surah Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamahul Bayan. Apa sebenarnya Ar-Rahman tu apa? Maha Pemurah. So, during my diploma punya time, my ustaz, doctor, the lecturer asked to understand the ayat that you hafal. Tafsiran and also the meaning, terjemahan, tafsiran. Saya sampai asbab nuzul ayat, sebab ayat itu diturunkan. Contohnya surah Kahfi. Surah Kahfi, macam mana ayat surah Kahfi diturunkan kepada Nabi? Ada satu kaum Yahudi ni, dia advised by this pendeta Yahudi. Dia kata korang semua pergi jumpa dengan Nabi, kau test dia sama dia ni Nabi ke tidak dengan a few question you ask him. So dia sahabat-sahabat orang Yahudi ni jumpa dengan Nabi di surah Kahfi. Nabi kata, okey, ada tak seorang golongan manusia ni pada zaman dahulu yang beriman kepada Tuhan?
Padahal Yahudi tahu. Padahal Yahudi ahli kitab apa? So you want to test Nabi, betul tak dia Nabi? So Nabi kata, give me 3 days, I will answer your question. So kali 3 hari tu tak sampai, wahyu tak turun. Masuk ke 13, hari ke-13 baru ayat surah Kafir turun. So setiap ayat diturunkan tu must be a reason. But to show that why is that you don't conform with jangan dengan Nabi dia bongkar lah. Itu apa pun berjadi kepada Nabi adalah satu pengajaran bagi kita. Whatever that, give me 3 days, I will answer you. Itu confirmation that bukan daripada Tuhan, daripada kau. So what makes you confident say 3 days, I will get back to you. Sedangkan Allah tak ada apa pun. Macam itu lah. So whatever wahyu turun adalah perintah Allah kepada Jibril, Jibril pas tu Nabi Muhammad. And every Ramadan, Jibril akan talaki dengan Nabi. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. That's why Ramadan tu is blessing month. Dia ada Lailatul Qadar, dia ada bacaan Quran, dia ada nuzul Al-Quran. Kan? So, we are going about there. Kita sekarang kat bulan Rajab. Dan mudah-mudahan kita dapat sampai bulan Ramadan lah. Amin. Okay, so Al-Quran dah ceritakan macam mana nak hafalnya. Duduklah menghadap kiblat. Sunnah dimulakan dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Itu ta'awuz. Isti'azah, minta perlindungan Allah. Isti'azah ada menumpukan sepenuh perasaan, yakni khusyuk ketika membaca serta fahamkan makna ayat suci Al-Quran. My time dekat Al-Azhar, saya belajar tafsir Al-Quran. So, dekat Malaysia ni saya belajar, saya pergi diploma quiz yang ada Ustaz Farid Rabi, the Indian Muslim. Dia mu'alam kan, Ustaz Farid. Apabila, lepas tu saya pergi ke Azhar, saya ambil tafsir. So, tafsir, dia punya core dia is Usuluddin, asas agama, tapi saya ambil bahagian cabang tafsir Quran. So tafsir Quran, I know why this ayat diturunkan. Ayat ni diturunkan kat Mekah ke Madinah, kan? So ayat ni berapa ayat? Ayat paling terpanjang dalam Quran, surah apa yang terpanjang dalam Quran? Surah Baqarah. Baqarah terpanjang. Surah terpendek dalam Quran surah apa? Agak surah apa yang pendek dalam Quran? Surah? Dia ada 2 surah je yang antara terpendek. Surah Ikhlas dengan surah Inna A'tayna. Itu 3. Inna A'tayna kalau kautsar fastabir bi awalha inna syak ni'aka wal abtar. Tu 3 ayat. So that is the shortest, the longest surah. The longest ayat, dia the longest ayat. Longest ayat adalah ayat berkenaan dengan hutang. Tu hutang tu lah yang selalu cakap pasal wasiat. Kita perlu ada, kalau orang nak buat apa, surah wasiat dan sebagainya kan. So mesti nak ada dia punya matlamat dia, harta dia dan 2 orang saksi. 2 orang saksi tu mesti datang lelaki, 2 orang saksi lelaki. Kalau tak ada lelaki, 4 saksi wanita. 4 saksi untuk witness the document. Macam tu. So one lelaki, 2 perempuan. Sama juga harta kan. Harta terbalik. Harta dua bahagian, untuk perempuan 1 bahagian. Tapi kalau buat witness, 2 saksi. 1 pemberi harta, 1 penerima harta. Lepas tu saksi, the witness of that transaction mesti nak kena 2 lelaki. Dan kalau tak ada 2 lelaki ni, mesti datang 4 perempuan. 1 lelaki equivalent to 2 lady ataupun 2 woman. Cerita ni bab harta semua pun kamu juga cerita. Tapi it is the basic thing. Okay, so itu bab tafsir Quran, ayat pendek, ayat panjang, surah panjang. Apa ayat lagi tentang tentang apa nama dia, wahyu, tentang apa dalam Quran ni banyak fakta. Dia cakap pasal Fir'aun. Dalam Quran dia cakap pasal the most consolidating punya isu ataupun perkara seperti kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa dalam Quran banyak disebut. Fir'aun pun banyak disebut dalam Quran. The least sebut tentang Nabi Muhammad. Fir'aun pun cerita bersepah dan banyak. Even Roman Empire pun sebut dalam Quran. Hari kiamat, sains, Allah bersumpah dengan everything. Allah dia bersumpah dengan semua benda. Aku bersumpah dengan bulan, aku bersumpah dengan matahari, aku bersumpah dengan masa. Wal asri, wal asri, demi masa.
Kita boleh sumpah dengan apa? Dengan Allah aja. Kita tak boleh sumpah dengan lain. Al-Quran. Hmm. Al-Quran. Hmm. Zaman Nabi kan beberapa baca Al-Quran Nabi membunuhkan. Hmm. Waktu berbunyi Hmm. apa disebutkan lepas wafat Nabi Okey. dari sahabat-sahabat. Hmm. Itu pun takut-takut sampai Allah baru Oh. sembuh. Okey. Kita sekarang ni terbalik. Kita baca Al-Quran cukup buku Al-Quran. Hmm. Kita tak hafal. Hmm. Itu mistake lah. Oh. Soalan datang, kata dulu zaman Nabi dapat wahyu tersebut dituliskan di pelepah kurma, di kulit binatang, di kayu-kayu. Lepas tu bila Nabi dah wafat, berlakunya pergaduhan ataupun peperangan antara orang Islam dengan orang yang keluar dari Islam. Dia panggil murtad. Dulu lepas Nabi meninggal, Nabi wafat, kebanyakan orang Islam keluar, tak nak menganut agama Islam lagi, dia panggil murtad. Until now pun ada lah, with any reason lah, with any reason. I did one ni life story. Realitinya ada satu hamba Allah ni, usahati kita juga. Saya pun terpanjat, dia kata, saya doakan my daughter is already a Catholic Christian. Oh, Catholic Christian. And she's going to about to marry a Christian guy. Oh, tak kuat saya. Kalau saya sendiri tak kuat, saya bayangkan anak saya nak kahwin dengan, ya, kita tak, orang tak kita lah kan. Itu cukup dahsyat saya. Kan? So bila saya cakap cerita tu, saya berhadapan dengan berbagai keadaan yang tak menentu. Sebab with any reason lah, kita punya exposure perdedahan. Kalau kita strict sangat pun, dia akan menjadi sebab-sebab yang lain. So bottom line saya balik kepada kekuatan kita. So go back to that situation whereby apabila keluarnya murtad ni, berlakunya peperangan, sahabat nampak, this thing is really worrying lah, ni benda yang membimbangkan. Siapa yang start to see that? Sayyidina Umar nampak benda ni, dia inform kepada Abu Bakar. Abu Bakar kata, tak boleh, ni bid'ah sih. Nah, I'm not belittle about bid'ah dengan tak bid'ah sini. Saya cakap pasal ni benda Nabi tak buat, aku tak nak buat. Show the respect to Nabi lah. Tapi look, Umar kata, this is important to the ummah. Kalau kau tak buat something, macam mana nak sama umat? Orang yang pergi perang ni orang yang hafal Quran. Habis kalau 100 orang pergi perang semua hafal Quran, habis kalau 100 semua meninggal, siapa yang nak advise baca Quran to deliver to us? Kan? Ha? Pasal compiling Al-Quran. Sayyidina Umar nak compile Quran, Nabi tak buat. Itu yang Abu Bakar kata, this is Umar kata. Ya, Nabi tak bikin. Yeah, this is the reason. So I use that word innovator. Sebab tu, sedang Abu Bakar, the least people. Abu Bakar ni dia orang yang paling sedikit kata-kata. So saya berbual dengan, saya tengok Abang Suhaimi, Suhaimi Taiz, the TV ni orang. Dia pernah duduk dengan arwah Ustaz Bilal. So dia jadi kadang-kadang pak supir arwah Ustaz Bilal. Saya kata, you look at dia, saya dekat Rahim Abi, dia selalu semangat di Rahim Abi. Mungkin dekat dengan Mediacorp lah waktu tu. Saya kata, you know Ustaz, if you talk about the least ayat yang keluar daripada mulut orang, kan, look at the Hitler. How many minutes dia berbual? Dia kasih saya kind of that. Lepas tu dia kasih lagi tentang dia buat ayat. You look at surah Ikhlas, how many ayat yang ada di situ? 3 ayat, 4 ayat lah, surah Ikhlas. Tapi dia kasih impact tak? Lah. Kita kalau faham that ayat, surah Ikhlas tu, dia cakap pasal apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Allah tak beranak dan tak diberanakkan. Very impactful sih. Subhanallah. And dia very least ayat, tapi dia memberikan impact. So Sayyidina Abu Bakar, dia orang yang paling least buat. Yang paling bengis, Sayyidina Umar. Paling bengis. Sebab tu dia tak terima kalau siapa cakap Nabi ni kalau pancung pada dia. Tak nak sah. Tapi dia fierce lah. Fierce lah. Bersindak ada orang macam itu dalam Islam. Pada saya. And you should have that kind of figure. So, Alhamdulillah, Abu Bakar terima suggestion from Sayyidina Umar untuk compile. So what happens is they compiling all the Quran. So selamatlah sampai ke hari ini. Dia ada banyak phase. Phase pertama pengumpulan. Sebab tu whatever yang kita read pada hari ini adalah tambahan, improvisation ataupun improvise. Yang mana dulu pada zaman Nabi tak ada syakal. Syakal tu apa? Baris. Fathah, kasrah, dhamma, sukun, mad.
Majais. Majais ke Ahmad Jais tau. Lepas tu apa nama dia, si huruf-huruf tertentu. Dia punya kronologi dia bukan timeline kan. Macam mana diorang cakap macam Al-Baqarah first, second last should be Itu banyak, saya pun mula-mula macam itu juga. Pasal the first ayat dia turunkan pada Nabi adalah surah Al-Fatihah tu kan. Tetapi itu kan Iqra. Yes, Iqra first, wahyu pertama. So wahyu pertama diturunkan kepada Nabi pada bulan Ramadan, 17 Ramadan adalah 5 ayat yang pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu yang keluar. After that adalah apa? Tapi abang cakap demi kronologi dia, susunan dia siapa been advised the sahabat asking Nabi, ni surah kat mana, ni surah kat mana, ni susunan kat mana, that detail. But the shackling is not time of Nabi. But ayat ni diorang hafal based on bentuk. I think everyone pernah pergi ziarah ke Kazakhstan ke the old Al-Quran. All that is compilation during the time of Empire yang sebelum. Sampai bila kita daripada Rasam Osmani. What is Rasam Osmani? Rasam Osmani is the one who initiate to that kind of khat. Dia ada Kufi, pernah dengar tak khat Kufi? Wah, ni dah interesting. Saya buka besar lagi kan, lama-lama ni kita pun tenggelam dalam lautan yang luas. Ya, font. So Kufi ni, sebab tu khat, kalau kat rumah macam-macam kan design. Ni Kufi punya khat, ni macam-macam lah. Iraq tu semua, we don't talk about Syiah dan Sunni tau. Kita tengok tentang dia punya seni bina. Baghdad at one of time, Baghdad adalah terpanggil Kutub Kana. Baghdad. Then after that Mesir. They follow the empire. Oh, ni kalau sejak Rasul ni, seronok sih. Saya belum pernah. Ni Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah imam yang lahir selepas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia punya jasad ni disemandikan kat mana? Dekat Mesir. Imam Syafi'i pernah pergi Baghdad. Baghdad punya fatwa lain. Mesir punya fatwa lain. Sebab dia punya environment ketika itu. Itu yang berlaku fatwa conference yang Singapura ni boleh makan daging. Kultur tidak banyak controversial yang berlaku di situ. It's just fatwa is happening on that masyarakat ataupun zaman ketika ini. So fatwa Imam Syafi'i dekat Baghdad lain, fatwa Imam Syafi'i dekat Mesir lain. Imam Malik ni, sorry tiba-tiba dah jauh ni. Dah pergi Imam Malik pula aku. Sikit je. Imam Malik ni dia dekat Madinah. Imam Malik dia tak pernah keluar negeri. Imam Malik dia tak pernah keluar pergi Baghdad, pergi Mesir tak. Yang pergi berantau Imam Syafi'i. So, dulu makan dekat Mesir, nampak, saya cakap, ni apa ni? Kat atas Masjid Imam Syafi'i, dia ada simbol macam sampan. Shows that Imam Syafi'i ni dia merantau. So, Imam Syafi'i lahir daripada Palestin, pergi ke Baghdad, pergi ke Mesir, ke Mesir. Dia belajar dengan Imam Malik, dia suka dengan buku Imam Malik dan bagian Muwatta. Kitab Muwatta ni himpunan hadis-hadis. Dia buku Muwatta ni dia compile by the Empire Abbasiyah, so Imam Malik to compilekan hadis-hadis. During that time a lot of hadis. So Imam Malik ni dia been appointed by Harun Rashid Harun Rashid untuk compilekan kitab hadis, himpunan hadis-hadis supaya can unite the masyarakat kayak itu. So banyak ada yang hadis palsu, ada hadis yang tak betul, orang langgar. So Muwatta tu. So this kitab Muwatta ni been memorized by Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i nak jumpa sana dengan Imam Malik. Dan Imam Malik ni dekat Madinah all the way. So Imam Malik is dia punya guru kepada Imam Syafi'i. Sampailah kita pada hari ni lah, we are learning from. So kenapa Imam Syafi'i punya disiplin is very strict compared to other mazhab? Tengok oleh Imam Malik. There are some hadis that ada dalam hadis biasa tapi ada hadis lemah. Ya, itu balik kepada satu compilation and how the hadis lemah, hadis yang sahih dan semuanya kan. Itu saya lihat kepada Imam Ghazali pula. Imam Ghazali dia ada popular buku namanya Ihya Ulumuddin. Wah, dia dah buka banyak lagi. Tapi seronok. Okay, so bottom line tadi abang saya kata tentang hadis lemah dan tak lemah. We will go there insyaAllah if we ada umur panjang. In fact, ustaz-ustaz lain pun kita belajar. Hadis ni pula, pemilihan kita terhadap lemah ke tidak, selagi mana dia tertakluk dengan ibadah,
Ini based on Ustaz Patris ataupun Dr. kita boleh amalkan, kecuali dengan perkara yang tidak menyeleweng. Bab akidah, bab ibadah dia boleh ambil kira. Tentang contohnya lah, minggu pertama adalah bulan Ramadan, minggu pertama minggu rahmah, minggu kedua minggu maghfirah, contohnya kan. On that note, memang ada pertikaian terhadap hadis, tapi kita boleh amalkan, kita boleh ambil sebagai satu motivasi untuk kita lakukan ibadah. Yang that note. Nak ambil air sekejap? Boleh? Saya minta. Boleh tolong Haji? Thank you. Sebab tadi birthday boy pun belum sampai-sampai birthday boy ni. Okay? So, alhamdulillah, okay, go back to that question. Sekarang ni, abang tanya, boleh tak, what kita ni situasi, kita ni bukan orang hafal Quran, bukan nak menghina semua, kita situasi, kita tak hafal tapi kita amalkan. Boleh? Fair? Amalkan maksudnya kita tetap baca Quran pada hari sekian-sekian, contohnya hari Jumaat kita baca kafir, contohnya kita baca Yasin, contohnya baca Fatihah, kita adakan majlis keramaian doa samad pun baca Quran. But how kita settle sekarang? At least apa yang kita boleh ambil daripada satu galakan daripada Nabi adalah baca Al-Quran dapat 10 ganjaran. Bukan Bismillahirrahmanirrahim dapat 10, tapi ba 1 ganjaran, sin 1 ganjaran. Bermakna every time kita baca dapat ganjaran. So on that, abang boleh ni kerisauan, bukan saya kerisauan lah. Our status sebagai orang Islam yang tak menghafalkan Al-Quran seperti sahabat-sahabat yang dulu, tapi kita pegang Al-Quran dan amalkan dia sekadarnya. Boleh, mudah-mudahan. Kita pun tergolong dengan orang yang rajin ataupun menghormati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. So Al-Quran akan meneman kita tau apabila kita tinggal. So Al-Quran at least lah, okay, mungkin kita belum mampu. Kita sekarang nak kena usaha. Saya sebelum adalah belajar dengan Mak Siti, Pak Mat, kan, Haji Lan, apa kan, belajar mengaji dulu kan kat kampung. And now sekarang dah buat Zoom. As long as you have the intention of belajar Quran, belajar. Lihat. Tak apa kan, lihat. Ada khat Baghdadi. So kita punya Quran, kita use the Rasmo Usman. Panggil. Tak kisah pun apa khat. As long as kita baca sama. So bacaan dia termasuk dengan talaki. Sebab tu Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad bertalaki, itu maksudnya whatever yang kita baca pada hari ini sama bacaan dia seperti Nabi. Tak akan lari. Sebab kita sebab tu guru belajar dengan guru ni belajar dengan guru ni, guru ni belajar guru ni sampai ke kita. Lepas tu kalau kita belajar, awak belajar dengan siapa? Saya belajar apa yang saya ajar ni saya dapat daripada masalah unit dia dapat daripada Hadramut yang mana keturunan lebih baik. So that's how to link the lineage of education lah. Kan? Sama juga seorang ibu saya belajar engineering dengan this guru belajar dengan this guru. From the expert for example. That's how we understand the lineage of education lah. So Al-Quran pun sama. So kita tak menyeleweng. So bacaan kita ni according to what Nabi baca. Panjang pendek, walaupun dia innovation of, not say innovation lah, dia punya kebangsa kini dia tu adalah hasil daripada apa yang Kafan meletakkan supaya mudah untuk kita ikut accurately at least. Walaupun kadang-kadang bunyi walau doa tak pas-pas kan, doa dengan dah itu minor lah compared to major yang kita tak boleh baca langsung pun problem. Ya tak? Okay? Ada solat yang sah bila Fatihah kita. Ya. Yes. Itu more on deep on that. Dia kata for the imam. Kata for the imam yang soal tu. Sebab ada orang ambil kira ra dengan ra. Ada orang masalah kalau ra tak boleh baca betul, ada pendekatan mengatakan tak sah solat tersebut kalau ra tu tak betul. So itu semua dah jadi deep lah. So as for by standing kan, kalau kita solat sendiri, baca sendiri, roh arah ni boleh dimaafkan. Tapi kalau kita imam, tak boleh. Ya. Pasal, okay, what is the criteria of becoming an imam? Must be fully equipped with the knowledge. And also Bilal also need to have the knowledge also. Tapi kalau Pak Imam tak boleh tak, ni bukan nak cakap ni tau. Atau imam tiba-tiba pingsan, soalan nak kena continue. On the protokolnya, must the Bilal take over the role of the imam kalau imam tu tak boleh continue.
Singapura jangan berlaku. Kita pernah tengok ada few imam tiba-tiba kena pukul dengan satu jemaah kat Malaysia kan. Tapi semua jemaah emosional sih. Semua keroyok dia. Macam dia sekarang. Kan patutnya continue. Bila ada, tapi ni nyawa lah. Ada satu jemaah Rahim Nabi, saya pernah semayang, tiba-tiba satu jemaah sebelah pingsan. Solat still continue juga. Di satu kes, Pak Imam sini, Imam dah balik India dah. Imam Rafiq, dia pingsan. Pasal dia glukos kat badan tak cukup, dia pingsan. So what you should do? So Bilal nak actually peranan untuk ke depan, untuk lead the solat actually. Dan bila Imam, Bilal ke depan, solat dia renggang. How to close the gap. Itu semua knowledge. Habis kalau kita nak join solat, apa kita nak buat betul. Habis kalau imam salah baca, makmum ataupun jemaah kat belakang, contohnya terlepas rakaat, kita baca kat pasal terlepas rakaat kan. Tiba-tiba bila ada sebut subhanallah, apa subhanallah tak belajar belum sampai, bab subhanallah tu belum sampai. Kena pula yang ayah jadi imam, semua anak-anak isi sebut perempuan. Sekali ayah awak terlupa baca ataupun terlupa rakaat, dia tak, perempuan tak sebut subhanallah, tak boleh. Perempuan dia tepuk je, tepuk gitu. Kan? Apa nyamuk ya dia? Tapi nampak tak? Ada jangan yang cakap bahawa sini kita tak perlu cek tapi baca Allah Akbar dengan daya kuat. Betul? Kita tak baca ihram dengan kuat lah. Baru kita Tak boleh orang ihram. depan tu tahu yang kita nak. Oh, boleh. Okay. Jadi ada lagi, come question, kalau saya ni, okay, ni saya tengok juga tau, kat masjid. Orang kita, orang Singapura, jarang nak solat berjemaah. Dia akan sembang kat belakang tiang, kat tepi-tepi tanda. Yang lelaki, muslimah saya tak tengok. Saya tak tahu apa muslimah punya standard SOP. Yang lelaki selalu dia imam Nabi sembahyang, ni saya cakap before I go to that. Okay, dia akan sembahyang sendiri. Dia tak nak offer sembahyang together. Lagi-lagi maghrib, lagi semua hilang, semua bersifar. Sana kat pokok kan, sana kat tiang, sana ke bawah kapet. Semua tak nak. Pasal, okay, solat maghrib dengan isyak perlu keluar suara apa. Solat zuhur dan asar tak keluar suara. Jadi kalau ni pun, kata orang cerita tak paiseh lah kalau solat kecil. Persoalan sekarang adalah, apabila kita nak join solat. Betul? Join solat. Okay, dia ada dua. Yang mana mengatakan, ada yang tab baru menunjukkan kita tak. Ada yang mengatakan dengan bacaan jahar, Allahu Akbar. Kemudian kita join in the solat. Tapi basic on the fiqh, saya always belajar on the fiqh waktu sekolah, dia ajarkan untuk pegang dia kan. Begitu sekolah. Begitu kan. Begitu. Dan juga satu takbir Allahu Akbar. Menunjukkan imam atau orang yang sendiri tu tahu sebenarnya dia dah jadi status sekarang jadi imam. Jadi sekarang ni dia dapat gini tau. Ni macam gini. Okay, jadi jap. Kasi sampel. Contohnya, tak nak saya nak ambil ketua saja. Dia kena ada model sikit lah. Dan dia boleh. So sekarang ni kat masjid, perempuan jarang lah, saya tak tahu. Tapi kalau lelaki sekarang ni seorang. Dia ada dua cara, sebab saya start gini, dia tahu saya tak pegang. Ataupun tadi, Allahu Akbar. Ini rapat. Tapi sekarang, saya pula tiba-tiba ada lagi satu jemaah. Awak kena buat, saya nak understand dalam. Yang nak join, jemaah lagi satu nak join, dia tak akan tag imam. Dia akan tarik saya. Dia akan tarik at least tadi. Supaya dia tahu, oh sebenarnya aku sekarang ada lagi satu jemaah yang lain. Imam mesti dia tahu orang ni imam dia. Dia tak tahu berapa banyak dia Ustaz. Ada 10 jemaah dia. Kalau kita nak itu imam tu, kira tengah solat sunat lah. Okey. Kita gini je lah. Gitu ataupun tangan bawah. Kacau jemaah, ini Ada. Dia kan itu tak ada imam. Tak ada Kalau berlaku lah. Cuba rekod kalau ada. Kan, masalahnya sekarang ada orang, dia bukan lari, dia sense Allah sesuatu. Dia nak pimpin orang ni amanah lah put that way, on the next way, nak lead solat ni perlukan knowledge satu, lagi satu amanah. Lagi satu mungkin aku bukan sebagai wajib sayang, aku sebagai sunat saja. Nak sampai dia message pun agak ni kan. So the best way is that you just continue as per normal. Kalau
kita ada knowledge, kita buat whatever signal that I'm doing the solat sunat. Tapi yang belakang tak faham apa yang tuan-tuan oh belum juga lama-lama tak give. So the best way is just continue as per normal, biar dia dengan niat dia as that scenario lah. Faham tak? Itu ada kadang ada kiri, ada tak. Dia ada kat sekolah kanan. So mana hasta lah. Kalau say imam kat sini, macam tadi kan number one, jarak dia mesti ikut hasta dia tangan. Tapi actually kalau solat sunat dia boleh tukar niat solat fardu. Ya, exactly. Tapi dia nak habiskan solat sunat, saya faham. Yang makmum ni dah simil dengan niat wajib dia. Kalau dia tak ada knowledge of apa yang sebenarnya imam tu tengah buat dengan tangan hayun-hayun ke gini kan. Apa sih ni mimpi kan? Dia tak belajar, dia cakap orang mimpi kan. On that sense lah. Ni benda sebab tu saya tengok Singapore, alhamdulillah we are practicing Muslim, tapi on the detail part we are belum lagi sampai ke tahap fiqah lah yang betul-betul kita faham. Tapi sebutin, at least kita buat tahu tahiyatul masjid, ambil wuduk, hormat, all that. Makmum dengan imam ni sampai sekarang saya tengok sama. Kalau boleh kita siam jauh-jauh. Istilah dia kan. Pasal kita tak nak commit with muslimah, again saya tak tahu. Kalau muslimah punya lagi lain. Kalau let's say di kelas semua muslimah kan, diajarkan macam mana rapat dan dekatnya kita dengan imam. Contohnya, kalau imam salah tepuk tangan. Sama je kat rumah. Tapi jaranglah perempuan imam salah perempuan tepuk. Pasal muslimin yang lelaki pun nak akan sebut subhanallah. Lagi-lagi hafalan Quran. Sebab tu Mekah dengan Madinah, demi imam di belakang tu orang yang hafal Quran tau. Dia bukan calang-calang sih, kat belakang tu dia ada polis, kita nampak ada dekat. Bila akan daripada ni kan. Wajib. Polis kat situ is safety and security number one. Nombor tu adalah bukan tu, the soft kat belakang imam tu Bilal, all the minister, all the top lah, okay. Plus orang yang hafal Quran. So kalau imam tu lupa, Bilal tu ataupun the soft depan tu nak tegur imam tu. So bermakna orang very jaga. So diorang bukan kat depan, diorang tu ada Quran tau. Kita imam semua depan ada Quran. Yang bukan hafal lah, yang hafal, yang hafiz semua, Masya Allah. So diorang ni, bayangkan 20 rakaat semayang, lepas tu ikut surah by surah, juz by juzuk sih. Diorang khatam Quran tu best tu. Dengar Imam Badilah, saya suka imam ni. So dah kita end tadi kita dah habis Alhamdulillah. So kita dah share a bit Imam Badilah, saya suka di Imam Badilah. Yang geng-geng habis travel semua nak pergi polisi dah tahu. Antara imam saya suka Imam Badilah ni yang saudara negara dulu sudah Isa. Sudah dengan Syuaib. Kita tag sikit boleh kita masuk sikit sambil kita ni. Terima kasih yang bantu siapa alihkan air. FM Channel Bluetooth. Ya, sambil Okay, thank you. Ni nama dia Imam Badilah. Soalnya saya suka. Ini sekarang punya budak-budak suka dengar. Gajinya berapa kan? Mesti
Dahsyat dia. Tapi saya personally I like this imam. Imam Walillah ni kalau gambar di belakang tu is one of them is hafal Quran. I think one of this row is dong yang hafal Quran. I think so. Saya daripada polis lah. Mesti nak ada satu belakang tu yang hafal Quran. But my favourite for now is one. Imam apa namanya? Turki. Ya Allah, saya lupa nama dia sekejap I like this man. Kurdi. So for now I suka dia ni. Suara dia sedap, dia punya alunan dia mendayu, saya suka. Ya, sorry Nama dia Imam Kurdi, dia dari Kurdistan. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم من علم. Kalau ni is the old school one. Stop this. Ni old school ni. Sorry. Mau Shoaib, ni another one. Selalu kalau sudah dengan Shoaib. So during the time of I think zaman-zaman tu last 10 years, 15 years Imam. Imam Sudai Shoaib. Tapi sekarang ada 6 imam. Kalau boleh. Okey, ni another one more sharing. Selalunya kita pun lepas saya suka satu kaedah yang mana mereka ni di rumah kita ni jarang azan untuk solat waktu. Digalakkan juga untuk kita komat indicate that we want to perform solat even though kita dalam keadaan bersendirian. Kisah sunnah, kisah wajib. Yang wajib solatnya. Jadi di rumah pernah berlakukan last time banyak kali lah radio tak keluarkan azan subuh, orang marah. Tapi another thing angle yang kita pernah share, in fact Ustaz Zaid pun mengakukan juga, sepatutnya azan tu bukan radio punya kewajipan. Azan tu adalah kita punya kewajipan ataupun kita nak kena acknowledge. But to do the solat at home adalah yang kita lakukan dulu, sebelum tu adalah dengan qomat, digalakkan. Paling Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya falah, qad qamatis salah, qad qamtu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Solat jenazah tak ada. Solat jenazah tak ada qomat. Jangan tiba-tiba kita pun tak boleh saya. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Solat jenazah. Orang yang kenapa solat jenazah ada qomat? Satu benda yang memalukan juga. Yang ada qomat solat sunat. In fact solat sunat mana ada? Solat sunat hari raya ada qomat tak? Solat sunat hari raya tak ada. Hari raya Idul Adha, hari raya Fitri tak ada. Hari Cina tak ada qomat. Dia hari Cina kongsi facai cukup. Tapi solat tarawih pun tak ada. Solat tarawih pun tak ada, solat jenazah tak ada. So solat sunat dia tak ada qomat kecuali wajib. Jadi saya kata kat sini adalah kita lakukan iqamah di dalam kita punya apa nama dia solat kita. Other than that,
Qiyamul Lail pun tak ada. Kan paling-paling pun sebab apa? Astaghfirullah yarhamni wa yarhamkumullah. Itu yang paling asas. So dengan itu kita dah tahu tentang solat yang mana wajib untuk kita lakukan ataupun kita digalakkan untuk hormat ketika kita solat. So insyaAllah kita sekarang dalam bab taharah, kita akan go through dalam bab bahagian tentang apa nama dia, solat nanti. Bab taharah ni kita tengok banyak kita dah cover. Alhamdulillah, so far everyone here dah dapat more better understanding of kita punya fikir kita dalam bab kesucian. Kita akan masuk bab mandi juga. Macam contohnya kafiat, cara-cara mandi wajib ada kat sini pun ada sebut banyak orang mandi. So kita akan go through deeper. And mandi sekejap nampak sini mandi apa dia punya, mandi sunat. Sebenarnya hari Jumaat pun ada sembahyang sunat, mandi sunat cik. Mandi sunat Jumaat. Sebab tu bila saya kat Mesir ni, maaf bukan dia dulu, bukan kita mandi hari-hari, diorang tak mandi hari-hari. Kena pula musim sejuk, hari mandi pun pengsan juga. Tapi hari Jumaat lubang tersumbat sih kat rumah. Hari Jumaat is sunnah untuk di solat sunat hari Jumaat. Dia agakkan untuk membersihkan diri dia for that, on that particular. So kita pun Muslim boleh untuk mendapatkan kelebihan untuk kita lakukan ibadah hari Jumaat, sedekah, selawat, baca surah Kahfi, surah Yasin, baca continue. Walaupun ada pendekatan ataupun hadis mengatakan bahawa digalakkan baca surah Kahfi pada hari Jumaat, mengelakkan daripada terkena fitnah Dajjal. Memang ada hadis itu. So Thursday night consider dah Jumaat. But if we want to maintain surah Yasin kita baca daripada zaman dulu, tak ada masalah pada saya, still Al-Quran. If you want to add on the surah Kahfi, ada masjid pun dah start surah Kahfi after kami Jumaat. The ideal day, kalau saya buat kalau nak maintain ni, saya bercabar. Sebab apa? Kita nak waktu kerja. Jumaat sebelum solat Jumaat, surah Kahfi. And kita do the selawat. Buku selawat banyak. Buku selawat banyak sebenarnya. So antara buku yang saya praktiskan, buku Dalail Khairat. Dia ada punya fasa-fasa dia. Dalail Khairat. This book yang saya ada. Saya diterima buku ni daripada Ustaz Syafiq. Oh, kita masuk. So this Dalail Khairat. Dalail Khairat dia ada hari Senin baca apa, Selasa baca apa, Khamis baca apa, Jumaat baca apa. So this normal dah. Dia ada hari Jumaat. So hari Jumaat, dia punya hizib dia. Baca orang ini semua selawat. So digalakkan baca selawat hari Jumaat yang memang digalakkan untuk kita berselawat. Tapi you want to do selawat every day, this is the book dipanggil Dalail Khairat. So ganjaran bagi selawat memang kita akan dapat banyak In fact kalau kita baca doa, as what I shared before, kita baca selawat dalam doa kita, opening and ending. Ending tambahan untuk doa, as a template, make it a template. Lepas sebelum kita berselawat, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. This thing I pernah share dalam kelas umrah. Tapi this thing also can do daily bila mana kita baca doa. Opening doa kita in every situation, kita mesti cakap Alhamdulillah, puji Allah, selawat atas Nabi, doa apa yang kita nak. Ending dia adalah dengan kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, dan ending juga dengan selawat. Yang baru genap listing untuk kita teruskan dan juga kita ending juga. So tapi kalau nak add on, digalakkan untuk kita selawat banyak kali, 300 kali. Ada yang mengatakan, ada ni amalan ulama, dia berselawat 3,000 satu hari, ada yang berselawat 5,000 satu hari. Baik mana ni banyak selawat banyak. Dan kalau amalan Nabi Muhammad SAW, dia akan berselawat, Nabi Muhammad dia akan istighfar dan memaafkan orang sebelum dia tidur. First, dia ampunkan orang-orang yang buat salah dengan dia. Lepas tu, kedua adalah dia minta Allah ampunkan dosanya. So this one situasi sahabat-sahabat ni berada dekat satu gathering dengan Nabi. Nabi kata akan datang masuk dari pintu ni adalah orang high shoulder. This is very well-known hadis juga. So sahabat-sahabat tunggu, kejutan datang satu sahabat masuk. So this one of the sahabat yang ada gathering tu pergi tidur rumah dia.
So they want to witness apa sebab Nabi kata dia ni ada syurga. So dia buat on the first day same thing like what dia buat. Maksudnya sahabat yang pergi nak tengok ni, dia buat sama macam aku. First day. Second day sama je dia buat. Aku ni sama. Nothing much. The third day final day. Why final day 3? Sebab orang ni akhlak. Kalau orang datang rumah kita as a visitor, kita kena santuni orang yang datang rumah kita tu selama 3 hari. Itu wajib. Masuk hari keempat, itu amal jariah. So 3 hari tu standard sahabat tu. Masuk hari, dah habis 3 hari tu, dia pun tanya dengan sahabat. Ya Fulan, wahai sahabat, aku ni datang ni ada sebab aku nak tahu Nabi kata engkau lah awal syurga. Sebab kan engkau yang masuk ketika kita tengah ada gathering ketika itu. Tapi kau tengok apa yang kau buat sama dengan aku. So sama dia kata, ya aku buat sama macam kau. Cuma tambahan aku buat, sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang dan aku minta Allah ampunkan dosa aku. Baru dulu. Itu amal yang syurga. Amal yang syurga. So kita hari ini kita boleh lakukan seperti mana amal syurga yang disampaikan di sahabat tu, untuk kita berdoa dan kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Alright. So before kita end, kita berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita pun dijamin syurga, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dan juga kita sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita end, kita selawat sikit. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat ni selalu kita ambil merangkap ni makhluk kiam. Makhluk kiam ni selalu berdiri, dia punya tone dia kita tahu. Yang kita sebut kat sini selalu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير ورالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami dalam keadaan sihat walafiat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya di antara kami yang sakit, bila kami kesembuhan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya di antara kami ada hajat, Kau kabulkan hajat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya rezeki kami di atas langit, Kau turunkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya rezeki kami jauh, Kau dekatkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya rezeki kami haram, Kau halalkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami bulan Syaban, dan sampaikanlah kami semua di dalam bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.